الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menyambung kembali kuliah yang sudah lama ditinggalkan kerana faktor PKP yang panjang. Dan insya-Allah kita mulakan kembali kitab Bahrul Mazi pada hari Jumaat malam. Sampai tanda pun dah tak jumpa cari tanda. Lama sangat. Saya ingat kali terakhir tu bulan 5 kita berkuliah. Sebelum tak dibenarkan berkuliah, kita sambung juzuk yang ke-14. Muka surat 88. Surat 85. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Berkata pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya untuk kita di dunia dan di akhirat. Bab ma jaa fi akhdhil ajri ala ta'widh. Bab yang datang pada menyatakan mengambil upah atas menjampi dengan a'udzu. Kita masih dalam bab berkaitan dengan perubatan. Sudah panjang dan banyak hadis yang kita baca. Paling akhir kita baca bab berkaitan dengan ain. Dan juga antara kaedah perubatannya iaitu mandi. Itu telah kita bincang dalam siri yang lalu. Malam ni sambungan tajuknya berkaitan dengan ambil upah. Kenapa berbangkit isu ambil upah? Kerana orang yang menjampi, dia telah menggunakan masa dia. Masa dia diperuntukkan untuk sesuatu kerja. Tapi isu yang timbul, masa yang diambil untuk bekerja, masa itu jampi pula menggunakan satu lafaz yang biasa semua orang Islam sebut, iaitu a'udzu, minta lindung. Kita pula nak lindungkan dia. U'izuka, aku beri lindung pada kamu, mohon lindung untuk kamu. Kalau biasa kita baca a'udzu bikalimatillahi tammat, aku mohon lindung aku mohon lindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Itu doa kita baca untuk anak-anak yang baru lahir. Kita nak doa isti'azah untuk dia dari gangguan jin. Biasa anak-anak kecil dia suka menangis. Orang kata kena sampung. Dia macam-macam lah. Bila kecil tu kita bacakan doa a'udzu bikalimatillahi tammat, aku mohon lindung daripada dengan kalimat Allah yang sempurna. Tu kalau kita yang baca a'udzu. Kita nak baca ni untuk orang lain, untuk anak kecil. Jadi a'udzu wa u'izuka, aku mohon lindung untuk diri aku dan aku minta lindung, aku mohon lindung untuk yang ni, untuk budak ni.
Dia timbullah perbahasan tentang masa yang digunakan untuk ambil upah, masa yang digunakan untuk jampi, guna a'udzu, mohon lindung, kemudian ambil upah. Apa hukum dia? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah dikatakan dahulu daripada bab ini akan harus mengambil upah jampi dengan Quran dan lainnya daripada jampi yang tiada membawa kepada kufur. Sebenarnya tajuk ni saya dah banyak kali ulas. Sepanjang siri-siri perbahasan berkaitan dengan perubatan ini telah kita selitkan tentang hukum mengambil upah dengan jampi. Cuma kita nak refresh balik, nak ingat balik sebab lama tak mengaji ni. Jampi dua cara. Satu, jampi guna ayat Quran. Satu jampi guna lain daripada ayat Quran. Termasuk ayat Quran itu adalah hadis Nabi dan zikir-zikir. Guna jampi menggunakan Quran, hadis Nabi dan juga zikir-zikir. Yang tu sepakat ulama dibolehkan, bahkan disunatkan berdasarkan perlakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jampi guna yang lain, ungkapan biasa, bukan Quran, bukan hadis, bukan zikir. Ungkapan biasa yang guna pelbagai bahasa, bahasa Melayu bagi orang Melayu, bahasa India bagi orang India, bahasa Siam bagi orang Siam, apa sahaja bahasa. Orang putih pun ada bahasa dia, jampi dia. Yang ni macam mana? Jawapannya harus boleh. Cuma khilaf ulama pada boleh itu ialah ada syarat ke tak? Kata setengah ulama boleh, tak ada syarat, selagi mana tidak ada padanya makna yang jelas unsur kekufuran. Kata setengah ulama boleh dengan syarat faham makna. Tak dia kata boleh secara mutlak tak faham makna pun tak apa, selagi tak jelas pada kekufuran. Yang ni buat syarat kena faham makna. Faham makna boleh jalan, tak faham makna tak boleh. Apatah lagi kalau faham makna yang ada unsur syirik, lagi tak boleh lah. Maksud faham makna dia tak bercanggah syarat, boleh. Itu khilaf ulama disebut oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, isi perbahasan perkara ini. Ya, kita bincang malam ni tentang a'udzu. Berarti itu jampi yang dah dibenarkan, bahkan juga disunatkan. Tinggal lagi isu nak ambil upah. Maka pada bab ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan satu hadis yang panjang yang menunjukkan atas harus demikian itu, iaitu katanya an Abi Sa'id Al-Khudri qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah diutuskan akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tentera kecil, kira-kira 30 orang bilangannya. Terjemahan ni berserta dengan huraian dah. Kita sahabat Nabi nama dia Abu Sa'id, keturunannya Al-Khudri. Abu Sa'id kata ba'athana Rasulullah, Nabi hantar kami fi sariyatin, dalam pasukan tentera. Sariyah kumpulan tentera yang kecil, sekitar 30 orang ke bawah dipanggil sariyah, pasukan kecil. Dia hantar sahabat Nabi dalam pasukan kecil. Pasukan kecil ni dia macam-macam tugasan. Selalunya lebih kepada tinjauan, meninjau keadaan, nak cari maklumat. Itu sariyah, selalunya begitu, meninjau-ninjau. Ada yang ada hantar untuk pergi perang pun ada, tapi kecil ni biasa tak perang, dia buat tinjauan. Bila keluar dalam satu sariyah tu buat tinjauan, kumpulan yang kecil 30 orang, fanazalna biqaumin fasa'alnahumul qira falam yaqruna.
maka sehingga akan kami pada satu kaum Arab yang cukup ada kepalanya, yakni penghulunya, kemudian minta kami pada mereka itu kiranya boleh menumpang tidur dan makan dan minum dan bermalam sama-sama mereka itu, maka tiada mahu orang-orang kaum itu memberi kami menumpangnya, dan tiada mahu menghormatkan kami sebagai dhaifnya. Bila sahabat Nabi singgah satu tempat, ada orang duduk, satu kaum, mereka minta hakud diyafah, minta hak bertamu. Hakud diyafah, hak bertamu ni suatu benda yang telah ditetapkan oleh Islam. Tapi dia juga amalan bagi orang Arab. Orang Arab terkenal sebagai bangsa yang meraihkan tetamu. Kisah Nabi Allah Ibrahim, bila malaikat datang menyamar sebagai manusia, jumpa Nabi Allah Ibrahim untuk bagi berita gembira, dia bahkan dapat anak dalam perjalanan untuk pergi ke satu kaum lagi, kaum Nabi Allah Lut alaihissalam yang akan dihancurkan oleh Allah. Bila malaikat ni jumpa Nabi Allah Ibrahim dengan perwatakan manusia, Nabi Allah Ibrahim sediakan untuk tetamu dia makanan yang special. Apa dia? Binatang besar. Sediakan untuk tetamu ni sembelih binatang besar nak bagi makan. Itu cara orang Arab meraihkan tetamu. Maka adat bertamu ni adat orang Arab. Bila sahabat Nabi turun jumpa satu kaum Arab, dia nak minta hak bertamu dia, yang Islam juga tetapkan. Yang ni, mereka ni orang Arab di padang pasir. Maka bila minta hak bertamu, tuan rumah tak bersedia bagi. Dan itu hak tuan rumah. Bertamu ni, menerima tetamu hukumnya sunnah muakkadah yang sangat digalakkan. Tapi kalau tuan rumah tak bersedia dengan pelbagai sebab yang tak perlu kita tanya, dah buat apa tak boleh terima kami duduk malam kat rumah, jangan tanya. Kalau kata kami tak bersedia malam ni, jangan tanya. Hak kita minta, hak dia tolak. Sebab apa? Tu hak dia. Ada masalah keluarga ke, tak ada masalah ke, mana tolak tanpa alasan, tu hak dia, bukan hak kita. Maka kaum ni tolak. Tak apa, bila tolak, tak nak bagi bertamu, makna tak boleh duduk sekali, tidur sekali, makan sedak lah. Mereka berkemah di luar kampung. Kalau dapat bertamu, selamat sikit, boleh kampung, ada kemah sebagainya, boleh menumpang rumah orang, boleh makan, boleh minum, jimat kos pergerakan. Faludira sayyiduhum fa'atawna faqalu hal fikum man yalqi minal aqrab, qultu na'am ana. Maka disengat oleh kala penghulu mereka itu dengan takdir daripada Tuhan, sampai tidak terderita oleh penghulu itu sakitnya, naik mengidak ia berapa lama, tidak dapat ia ubatnya yang mengurangkan dan menyembuhkan. Bisa sengat kala itu, dah hebohlah orang-orangnya mencarikan ubatnya ke sana kemari. Tidak didapati mereka itu apa ubat yang beri bekas dan boleh mengurangkan sakitnya. Dalam itu berkatalah mereka itu sama sendirinya, cubalah pergi tanya orang-orang yang mau menumpang kita tadi, barangkali ada daripada mereka itu yang tahu akan ubat di sengat kala, atau apa ubat jampi atau lainnya. Bila dengar oleh setengah datanglah mereka itu pada kami, langsung mereka itu bertanya, adakah pada sekiranya kamu ubat sengat kala, atau ada di dalam orang kamu orang yang tahu menjampi dari serba sengat kala itu, kerana penghulu kami sangat teruk sakitnya. Sekiranya ada pada sekiranya kamu ubat, berilah kami ubat itu, atau ada orang yang pandai jampi, marilah jampi tolong, kata Abu Sa'id. Bila aku dengar orang-orang itu berkata demikian, lalu aku sahuti dengan kata, bahkan aku boleh menjampi tuan penghulu kamu yang kena sengat kali itu. Maka kata orang-orang itu, marilah pergi ubat dan jampi penghulu kami itu. Ini huraian terhadap teks yang pendek tadi.
Teks hadis yang asalnya pendek je. Pengarang kita hurai dengan adunkan balik dengan hadis-hadis yang lain. Takdir Allah Ta'ala bila mana mereka tak nak terima orang bertamu, penghulu kampung dia Sayyidul Qaum kena patuh. Ada banyak riwayat. Kita baca ni Ludir dia kena patuh oleh Al-Aqrab, oleh jengking. Ada satu riwayat sebut dia kena patuh ular. Yang penting kena sesuatu yang melibatkan binatang berbisa. Satu lagi riwayat sebut dia bukan kena sengat, dia kena gangguan. Dia banyak hadis-hadis sebut dia kena sengat. Sama ada kes yang sama atau kes yang berlainan. Tapi hadis yang banyak cerita dia kena sengat atau dia kena patuh. Bila kena patuh, kalangan mereka bercakap semua sendiri. Cuba tanya sahabat Nabi hak mari tadi. Mereka tahu ni sahabat Nabi. Barangkali ada pada mereka penawar, ada pada mereka yang boleh berjampi. Maka akhir mereka pergi jumpa. Tanya. Riwayat lain menyebut hal min raqin, ada siapa-siapa yang boleh berjampi. Itu riwayat lain sebut. Mereka jumpa sahabat Nabi. Sebab nampak ni sahabat Nabi bukan orang sembarangan. Mereka tak bersedia kerana masalah masing-masing, tak bersedia untuk terima tetamu. Tapi dari sudut bila ada masalah, mereka nampak masalah itu mungkin ada penyelesaiannya pada sahabat Nabi ni. Mereka pergi jumpa. Tanya, ada ke tidak yang boleh berjampi? Lalu sahabat Nabi SAW bernama Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini, dia jawab, ana lahu raqi, aku boleh jampi dia. Riwayat hadis kita baca malam ni yang riwayat Tirmizi, dia kata kuntu na'am, aku boleh, dia kata aku boleh jampi, walakin la arqihi hatta tu'tuna ghanama, tetapi tidak mau aku pergi menjampinya hingga sekalian kamu mengaku memberi upah jampi aku itu beberapa ekor kibas. Sahabat Nabi juga, aku boleh, tapi aku buat syarat. Sebab tadi tak nak bagi sangat bertamu, dia buat syarat. Syaratnya kena bagi pada aku kambing. Kata setengah riwayat, kambingnya ialah 30 ekor. Riwayat kan sebut ni 30 ekor. Qala fa inna nu'tikum salasina syatan, lalu berkata mereka itu, maka sungguhnya kami mau beri sekalian kamu 30 ekor kibas. Di sini ada dua riwayat. Satu riwayat sebut sahabat Nabi minta bayar upah tadi atas konsep ju'alah dia bagi. Ju'alah ni macam mana? Aku pergi ubat kamu, aku jampi kamu, sembuh bagi. Tujuanlah atas kerja yang siap bagi. Tujuanlah dia bagi. Atas kedua, atas nama upah, beri kambing pada aku, aku jampi. Sembuh tak sembuh serah pada Allah. Sembuh pun kena bagi, tak sembuh pun kena bagi. Itu dia bagi upah. Macam kita lah, nak buat bangunan boleh, saya tolong buat. Sampai siap, bayar upah saya. Kena siap lah sampai dapat siap apa yang dijanjikan untuk siap tadi. Tapi kalau jualan, contoh kita kata, siapa yang cari unta saya yang hilang, lembu saya yang hilang, maka saya bagi upah dia. Yang tu upah pergi cari, mungkin jumpa, mungkin tak jumpa. Kalau dia kata siapa yang cari kemudian jumpa, saya bagi hadiah. Tak jumpa, tak ada hadiah. Itu jualah. Dia dah habis dah tenaga cari, tak jumpa, tak ada rezeki. Takdir Allah, dia cari-cari jumpa dah rezeki dia. Itu beza upah dengan jualah. Jadi dalam kita baca tadi, dia sebut tentang upah. Ada riwayat lain sebut dia minta jualah. Tapi jualnya apa dia? 30 ekor kambing. Faqabilna, lalu kami terima. Bila dah ada orang yang offer atau ada yang minta, dah setuju, jadi akad lah.
akad ni ke mana pun aufu bil uqud. Tunaikanlah akad-akad, kata Allah Taala dalam surah Al-Maidah. Dia tak boleh kita langgar. Hari ini timbul isu yang berlaku di Langkawi. Viral siakap 1,000 kena bayar. Dia sepatutnya kaedah jual beli ni sepatutnya lah kaedah asas, tak bincang tak uruf. Jual beli ni kita dah tahu harga, kita setuju harga, kita makan lah. Ni nasi sepinggan harga sekian, setuju buat bayaran, jadi hak kita makan. Itu hukum asal. Akad jual beli ada dulu, belum makan. Tapi urus kita pula ambil nasi cebok, lepas tu pergi makan, panggil tuan kedai kira bayar. Oleh kerana urusnya macam tu, kita ambil tu berarti kita dah setuju dengan harga dia. Berapa pun akan dikenakan, sudah ada akad. Itu urus dia panggil. Asalnya kena ada akad dulu, jual beli dulu. Ambil nasi berapa harga, pergi bayar. Okey, sekian bayar. Harga nasi RM10. Lepas siap bayar, pergi makanlah. Itu hukum asal, akad jual beli. Nak mengelakkan pertikaian. Uruf kita terima. Uruf ni satu keadaan hukum dalam Islam. Dia terdapat muamalah. Urufnya kita ambil nasi, kita pergi duduk, lepas siap makan, panggil orang kira, bayar. Berapa pun tuan kedai letak, kena anggap kita dah setuju dah. Sebab kita ambil nasi makan dah. Bila ambil nasi makan dah, arti kita dah setuju dengan harga dia banyak mana sekali pun. Kalau tak puas hati, patut tanya dulu, nasi berapa sepinggan? Hak lagi cuma sekarang letak harga siap dah. Okey, nasi ni harga sekian, RM5. Ikan ni sekilo sekian banyak, 100 gram sekian banyak. Ada tanda harga dah. Bila tanda harga tu ada, kita pergi ambil ikan, suruh dia pergi masak, mudah kita pergi makan. Wah, suka sangat ni nasi lauk dengan ikan sedap ni. Mari beg nengung, kita maki tuan kedai. Haram. Sebab kita dah setuju. Isu tuan kedai nak letak harga berapa tu isu lain pula, yang boleh kita bincang. Boleh ke tidak dia panggil ribuhun fahish, ambil upah yang melampau, boleh ke tak? Itu isu nombor 2. Tapi bila kamu dah masuk kedai dia, harga pula dah ada, kamu dah setuju, akadnya kamu dah setuju nak makan, kamu makan dengan penuh kenyang, mungkin sedawa 5-16 kali sedawa dah, maka kewajipan kita kena bayar. Tak ada kita maki dah tuan kedai tadi. Bahkan kita pergi maki dia, kita viralkan pula kat dia, merosakkan nama dia. Apa hukum Islam? Haram. Saya kena sebut, memviralkan benda yang tak patut viral. Tuan kena letak harga dah. Berapa harga tu cerita dia punya, pasal cerita nombor 2. Kita pergi viral, rosak nama dia. Orang awak duk bergaduh, bumpa duk maki dia. Dia kata apa, harga, apa istilah guna hari ni, harga apa, harga Yahudi dia kata. Tuan-tuan, dia orang berniaga, dia tidak ada hak untuk memviralkan hingga merosakkan nama dia. Dari sudut kaedah biasa, tuan kedai boleh saman. Kaedah biasa perundangan Malaysia, kerana merosakkan nama dia. Kita yang bincang tentang hukum dunia, hukum agama dulu. Merosakkan nama tuan kedai tanpa sebarang sebab yang sah. Lainlah kalau kita kena tipu. Harga tu contohnya harga RM50 sekilo. Dia tipu ke mana? Dia buh nombor 5 tu besar, hak kosong kecil. Adakah hak nipu lagu tu? Tadlis dia panggil. 5 besar, kita ingat RM5 lah. Ada kecil cuai pula kecil, RM50 rupanya. Kena tipu. Tu hukum tadlis pula. Lain cerita. Ni akad yang dah berlaku. Cerita harga pula. Boleh ke tidak seorang itu menjual sekian dari satu barang? Yang ni ada 2 pendapat ulama dalam bab jual beli. Pendapat ramainya itu hak penjual, kerana dia sendiri menilai banyak mana harga nak letak. Ya, ikan sama je ikan. Cara masaknya, rempahnya, cara hidangannya, kedainya,
kalau kita makan ikan siakap di kedai dekat masjid kita mungkin harga sekian. Makan siakap di satu tempat yang besar, contohnya KLCC, bukan harga sama dah belakang kedai kita ni. Sebab apa? Sebab kedai dekat masjid kita, dia sewa kedai mungkin 1,000 atau 2,000 saja. Dia sewa kedai KLCC 20,000 sebulan. Maka kalau kita beli nasi lemak kat sini harga RM1 sebekah, sebab sewa kedai harga RM1,000. Yang nu harga kedai RM10,000. Nasi lemak bukan harga RM1 dah, belah-belah ringgit. Kita kata oh mahal sini, pinggang sama je. Kita bukan nak makan pinggang, dia kata. Betul dah, tak makan pinggang. Mau makan di mana? Di kedai mana? Kedai tingkat sekian tinggi di KLCC. Ada ekor pula cukup lengkap. Dan dia ada pekerja yang ramai. Hak tukang melayangnya lain, hak tukang jaga ni lain. Panggil sekali, mari selalu. Ni duduk nengung setengah jam, kena orang panggil lagi. Dek, tolong ambil order. Kejap tu 5 minit. Mari pula ambil order, tunggu setengah jam pula makan. Salah hantar order pula. Itu kita di kampung-kampung. Tapi kedai-kedai yang mewah, dah kita pilih kedai tu nak pergi, terimalah hakikat harga tadi. Nasi lemak kampung RM1. Dia masuk kedai-kedai berekor, nasi lemak sama RM13, RM19. Soto kita sebekar RM2, diamond soto RM19, RM25. Kita nak makan ikan kelah kita, mungkin di Terengganu harga sekian, mungkin sekilo harga 200-300, di KL harga 1,500. Ada orang dia hantar ikan pada saya untuk makan daripada Sarawak, dia hantar sekilo. Dia kata ni YB, kalau beli sendiri ni, dia kata siap lah, beribu-ribu lah, cuma ni kita ambil, kita kat sendiri, murah. Apa daripada Sarawak tu, macam ikan kelah kita juga, dia kelah jugalah. Harga ni, sahabat Nabi SAW dia beli unta, dia orang meniaga macam orang lain beli unta. Masa nak jual unta, dia solat unta tu, dia letak pelana yang comel, dia letak tali yang elok. Harga unta hak asal harga 100, dia gaji 300. Packaging air biasa je, packaging dia tu mewah. Jadi air biasa hak jual RM1 sebotol, sebab dia pakai packaging. Ni plastik dia, botol ni, kos botol ni RM10. Air ni mungkin kos dia RM2, mungkin RM10, katalah RM3. Plastik sebagai kos RM3, dia jual RM1, contoh. Tapi dia pakai plastik mahal, harga RM5. Stiker mahal, harga RM20. Dia pun tak jual lagi RM1, dia jual mungkin RM10. Kita beli. Jadi harga ini ambil kaedah sebahagiannya, itu hak jual. Kita nak pergi makan, siapa suruh galak makan kat situ? Masa makan bukan main bergaya lagi. Oh, tunjuk berapa, yang tanya harga lah. Masa nak makan, ya, masa nak makan, mari base RM1,000 nengung. Kita kata ukur baju badan sendirilah gitu. Dan dalam bab ni saya tu terang sebut, kalau kita dah masuk kedai orang, harga dah siap ada, kita pergi makan, kita kena bayar. Itu kewajipan kita. Tak puas hati kedai dia harga tinggi, lain kali pergi kedai orang lain. Tapi viralkan dia, rosakkan nama dia, kena menjawab pula. Ini tak kena syarat. Sahabat Nabi letak 30 ekor unta. Cuba kata tengok hari ni orang pergi jampi, mari rumah kita, mana start jampi sikit, boleh jampi bagi saya 30,000. Viral kan? Oh, ustaz tu baca patah 30,000. Viral lalu. Hak ni 30 ekor unta ni. 30 ekor kambing. Kambing sekor berapa? Ambil hak paling murah 500 lah. Paling murah 500. Kalau 10 ekor 5,000, 30 ekor 15,000. Oh, tolong viralkan hadis ni. Ni kena viral ni. Viral hadis sahabat Nabi nak jampi orang kena patuk ular, kena patuk kala jengking, kena sengap kala jengking, 15 ekor kambing. Yang ni lah ini 15,000. Tuan-tuan, kita kena balik pada kaedah Islam, kaedah beragama, bukan akal kita, bukan nafsu kita.
dan isu-isu kemasyarakatan. Dalam apa saja isu kemasyarakatan melibatkan aib manusia, keadaannya man satara mu'minan satarahu Allah. Siapa yang tutup aib seorang beriman, Allah tutup aib dia. Hari ini ada budaya baru, dia rakam percakapan peribadi orang, dia sebo. Ini satu kerja haram. Seorang dua bermesyuarat, kemudian dirakamkan, disebar hingga menimbulkan fitnah pada seluruh masyarakat. Kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bercakap dua orang, summal tafata, hak cakap dua orang ni paling ke lain, hak dia bercakap tadi amanatan, jadi amanah. Tu hadis sahih. Kalau kita dua orang bercakap satu tajuk, kita paling muka ke lain, paling muka ke lain dia, hak kita bercakap tadi amanah, jadi amanah. Mana apa? Tak boleh bocor kat orang lain dah. Tu baru dua orang bercakap. Ini bukan cerita amanah saja, habis dirakam, disebar, merosakkan nama dan sebagainya. Benda yang bincang, benda yang amanah, tak ada cerita kat orang luar, cerita kat orang lain. Dia bincang dua orang suami isteri, ada orang pergi rakam bincang suami isteri, pergi sebar keluar, pening kau nak menjawab dalam media. Haram tuan-tuan, jangan buat main-main. Haram tetap haram, apa alasan sekalipun. Maka jangan buat kerja haram. Hari ini kita bongkar aib orang, nanti Allah bongkar aib kita. Itu peringatan Nabi. Tapi kita tutup aib orang, man satara mu'minan, siapa yang tutup aib seorang yang beriman, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah tutup aib kita. Kita manusia, bila kita tak ada aibnya, tercakap tentang kurak orang lain, terus selak baju dia, terus selak seluar dia, takut pernah kurak banyak lagi. Yang tak ada orang tahu kurak tu menekan bini kita. Kurak penuh badan, punggung habis ke kaki ni, bini kita dia tahu. Bini kita menjadi kucing kurak. Yang tak cantik kita. Islam ni cantik, yang tak cantik kita. Walaupun mengaji, baca Quran, baca hadis, baca kitab, mengaji pun hebat, sayang tak boleh ikut petunjuk agama yang Allah ajar kepada kita. Sangat-sangat sayang dan juga malam. Tetapi tidak menjadikan kita terus merasa give up untuk terus menyampaikan ilmu kepada umat. Faqabilna faqaratu alaihi alhamdulillah sab'a marratin fabara'a wa qabatna al-ghanama. Lalu kami terima. Tiba ke sana, maka aku bacakan atasnya alhamdulillahi rabbil alamin, mana surah Al-Fatihah, hingga akhirnya 7 kali dengan 7 kali ludah sedikit-sedikit. Dalam hadis ini tak sebut ludah tak ludah. Ni dia ambil hadis lain pula sebut tentang ludah. Hingga pada akhirnya hilang sakit sengat kala itu daripada penghulu tadi, seolah-olah tiada kena apa rupanya. Dia baca Al-Fatihah pada orang sakit ni hadis sebut. Hadis lain tambah lagi, dia baca, dia ludah sekali. Dia jampi ni, dia buat cara. Satu jampi ludah sendiri, menjadi bahan jampi juga. Dia ludah tempat sakit. Ini biasa dibuat oleh orang tua-tua lama kita dulu. Dia ludah tu dia makan sirih, dia mama, dia sembuh pak sakit. Itu ada kaedah Islam dibenarkan. Kaedah kedua bukan ambil air ludah, tapi dipanggil tafas. Dia macam hanya nampak macam kita ludah, tapi tanpa air liu. Macam tu. Tui lah. Mulut tu bunyi macam tu, tapi air liu tak ada. Tu kaedah yang kedua. Kaedah ketiga, nafas. Nafas ni hembus saja. Baca Fatihah, hembus saja angin dia. Nafakh dia panggil. Nafakh.
Kalau dengan air ludah, satu cara. Dengan apa? Tui tadi. Yang ketiga dengan air ludah. Itu 3 cara. Maka dia buat, hadis lain menunjukkan dia buat sampai 7 kali mendapat kambing. Fa waqabadnal ghanama, lalu kami pegang ambil kambing tersebut. Jadi hak dia lah. Hukum syaraknya boleh. Qala fa arada fi anfusina minha syai', lalu terlintas pada diri kami sesuatu. Faqulna la nu'ajjilu hatta ta'tu Rasulullah la ta'jalu hatta ta'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata kami, jangan gopoh hinggalah kita mendatangi, jangan kamu gopoh hinggalah kamu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dapat hak dah, sahabat ni rasa lain macam. Mari satu lintasan, kita dulu. Berapa tak pasti ni apa hukum ni. Dapat upah hasil daripada jampi tadi, guna ludah dapat kambing sampai 30 ekor ni. Apa hukum ni? Maka mereka tangguh nak manfaatkan kambing, tak disembelih, sedang kami boleh disembelih dan dimakan. Nak tanya dulu apa hukum pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat tu dululah malam ni. Insya awal saya mohon maaf semalam tadi meeting di Paka tadi dengan hujan jam sampai lambat. Jadi tak boleh panjang jugalah malam ni, setakat 8.30. Nanti lama-lama sangat isyak tak seronok juga. Jadi kita berhenti setakat ni dulu malam ni. Sambung lagi lah insya-Allah pada minggu akan datang, sambungan hadis berkaitan dengan Abu Sa'id Al-Khudri insyaallah taala alam. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum